Perjanjian gencatan senjata di Lubnan ini palsu. Dan jika Anda tertanya-tanya kenapa konflik di Timur Tengah ini nampaknya berhenti di tengah-tengah pertempuran dengan satu perjanjian yang tidak bermakna, dan kenapa peperangan ini tidak pernah benar-benar tamat secara muktamad, selamat datang. Anda perlu kenal pasti coraknya dahulu. Dan Anda boleh lihat corak itu dengan jelas apabila Anda melihat sejarah Lubnan. Lubnan direka dalam banyak hal sebagai satu eksperimen. Idenya ialah satu sistem perkongsian kuasa antara kumpulan agama dan politik yang berbeza, Kristian, Sunni, Syiah dan lain-lain. Tidak mengejutkan, ia sebenarnya tidak berfungsi. Sistem yang rapuh ini akhirnya runtuh semasa Perang Saudara Lubnan pada tahun 1975 yang berlangsung selama kira-kira 15 tahun. Kumpulan-kumpulan yang berbeza membina pasukan bersenjata mereka sendiri dan apabila perang tamat, banyak struktur bersenjata itu tidak benar-benar lenyap sepenuhnya. Hizbullah adalah yang paling berjaya dan menjadi sebuah negara dalam negara. Pada tahun 2006, Hizbullah melintasi sempadan, menculik askar Israel dan mencetuskan perang berskala penuh. Israel melancarkan kempen-kempen ketenteraan yang besar dan pada satu ketika mempunyai peluang sebenar untuk mengganggu laluan bekalan utama Hizbullah melalui Syria. Tetapi sekali lagi, tekanan antarabangsa mendesak untuk gencatan senjata sebelum itu dapat berlaku. Hizbullah membina semula dari ribuan roket kepada puluhan ribu hingga melebihi 150,000. Kemenangan yang tidak lengkap sekali lagi menghasilkan musuh yang lebih kuat. Dalam pusingan terbaru, selama bertahun-tahun, Hizbullah terus melepaskan tembakan. Terdapat gencatan senjata, tetapi mereka tidak pernah berhenti. Dalam tempoh beberapa minggu selepas 7 Oktober, mereka turut serta. Ia adalah corak yang sama berulang kali. Pengganas meningkatkan serangan, Israel melancarkan perang yang disokong oleh Amerika Syarikat. Apabila mereka hampir ke penghujung, Amerika Syarikat menghentikan mereka. Pengganas tercedera tetapi tidak mati. Kini, Kerajaan Baharu Lubnan telah menunjukkan tahap kesediaan politik untuk menegaskan kedaulatan yang tidak pernah wujud dalam dekad-dekad sebelumnya. Dan merekalah yang telah menandatangani perjanjian itu dan kini sedang berunding di Washington. Ingat, Hizbullah adalah sebuah negara dalam negara di Lubnan. Ia adalah entiti yang berbeza daripada kerajaan Lubnan. Dan sebelum ini, perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani secara langsung dengan Hizbullah. Gencatan senjata ini adalah selama 10 hari dan dilaporkan ia adalah sesuatu yang Netanyahu terpaksa terima akibat tekanan daripada Trump, bukannya sesuatu yang Israel inginkan atas kehendak sendiri. Teks gencatan senjata ini lebih baik daripada mana-mana perjanjian sebelum ini dari segi apa yang dikekalkan untuk Israel. Tetapi ia masih merupakan jeda dalam konflik yang Perdana Menteri Israel sendiri katakan belum berakhir. Semua ini bukanlah keamanan. Ia adalah ujian sama ada keadaan yang wujud sekarang boleh diubah menjadi sesuatu yang sedikit lebih berkekalan. Kerajaan Lubnan pergi ke Washington walaupun Hizbullah melarangnya. Menolak naungan Iran menunjukkan apa yang mereka cuba lakukan dengan kapasiti terhad tetapi keazaman politik yang sebenar untuk menjadi sebuah negara yang mentadbir dirinya sendiri adalah sesuatu yang mengagumkan. Kerajaan Lubnan mungkin benar-benar akan menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Ini akan menjadi sesuatu yang bersejarah.